wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, baik, tajuk yang kita akan perbincangkan pada kali ini ialah mengenai Ghazawatur Rasul, iaitu peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tak adalah nak cakap tentang secara terperinci, tapi berfokuskan kepada perkara-perkara yang penting sahaja dalam setiap peperangan yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan buku teks subjek usuluddin bagi tingkatan 2, okay, iaitu dalam bab sirah tajuk yang ketujuh. Okey, bagi peperangan, siri peperangan, sebelum tu kita tengok kepada mafhum al-ghazwah. Okey, mafhum al-ghazwah ni bermaksud yakhruju qasidan kita lil adu, iaitu keluar untuk menentang musuh. Peperangan ni maksudnya kita keluar untuk menentang musuh kita. Okey, dan seterusnya kita tengok peperangan dalam isu peperangan, siri peperangan yang pertama yang pilihan dalam buku teks ni adalah peperangan Badar. Okey, peperangan Badar tarikhul ma'rikah, iaitu pada tarikh terjadinya peperangan ini adalah pada 17 Ramadan pada tahun yang kedua Hijrah. Mauqi'ul ma'rikah nasabun ila bi'run taqa'u baina Makkah wal Madinah. Okey, di tempat berlakunya peperangan ni ialah di Badar ni adalah dinisbahkan pada satu perigi, perigi yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kenapa ada perigi? Kerana pada masa tu dia naklah sumur-sumur atau perigi-perigi ni untuk bantuan minuman untuk para tentera. Okey. Dan kemudian as-sababur ra'isi muhawalatul i'tirad ghairal Quraisy minasyam ila Makkah. Okey. Sebab utama terjadinya peperangan Badar ni adalah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak menuntut bela ataupun nak ambil semula hak orang muslimin, orang muhajirin dulu, orang Mekah, orang Islam Mekah yang dirampas oleh puak-puak Quraisy semasa mereka melakukan hijrah dahulu. So Nabi Muhammad dia nak rampas semula dengan cara merampas ataupun menawan rombongan perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan, dan barang-barang dagangan dia tu Nabi nak rampas. Bukannya Islam ni suka merampas, tak, tapi itu adalah rampasan hasil daripada nak balas apa yang mereka rampas. Rasul nak ambil hak orang Islam pada masa tu, pada masa hijrah dahulu. Okey. Kemudian adadul muslimin, bilangan tentera orang Islam yang masyhurnya adalah 313 orang, dan bilangan tentera orang kafir pada bagi pendapat yang masyhur adalah 1000 orang pada masa tu. Okey. Dan an-natijah intisarul muslimun, peperangan ini dimenangi oleh kelompok Islam ataupun tentera Islam. Adadus syuhada al-muslimun, bilangan orang yang syahid di kalangan orang Islam adalah seramai 14 orang, 6 daripada muhajirin dan 8 daripada ansar. Dan adadul maktulin, bilangan yang terbunuh di kalangan tentera kafir adalah seramai 70 orang. Okey, lebih kurang 70 orang.
Okey, dalam perang Badar ini Nabi sebenarnya tidak mewajibkan orang-orang Islam Mekah pergi, orang-orang Islam di Madinah untuk keluar pergi berperang, kerana niat asal mereka adalah bukan untuk melakukan peperangan, cuma mereka nak menawan kumpulan dagangan Abu Sufyan dan barang-barang dagangannya sahaja. Okey, dan antara orang yang tak pergi pada masa itu adalah menantu Nabi, iaitu Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ni menantu Nabi. Pada masa peperangan Badar ni Uthman tak ada. Bukan dia ingkar suruhan supaya berjihad, tapi pada masa tu anak Nabi yang bernama Ruqayyah sedang sakit tenat. So Nabi kata, jagalah isterimu wahai Uthman, tak payah ikut aku pergi ke Badar. Okey, kemudian di suatu masa selepas selepas peperangan Badar berakhir, maka Ruqayyah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Dan di kemudian hari Uthman ni dia Nabi suruh dia kahwin pula dengan seorang lagi anak baginda yang bernama Ummu Kalsum, yang mana sebab itulah Uthman ni digelar sebagai Zunurain, iaitu orang yang mempunyai dua cahaya, kerana dia pernah mengahwini dua orang puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Seterusnya kita tengok dalam peperangan Uhud. Okey, perang Uhud ni dia terjadi pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah. Berlaku di sekitar Mawqi'ul Ma'rikah, berlaku di sekitar Bukit Uhud. Dan sebab utama, as-sababur raisi, sebab utama dia adalah kerana puak Quraisy ingin membalas dendam terhadap kekalahan di Badar. Macam mana mereka tak boleh nak terima pada ketika itu mereka ada 1000 orang lawan dengan 313 orang dan mereka kalah. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika perang Badar tu dia orang kalah dan dia orang tak puas hati, nak repeat lah. Nak repeat. Okey. Kemudian jumlah tentera Islam pada masa ni adalah seramai 1000 orang. 1000 orang, tapi yang sampai di Uhud cuma 700 orang, yang mana 300 orang lagi tu berpaling tadah, berpatah balik ke Madinah selepas dihasut oleh Abdullah bin Ubay yang dikenali sebagai ketua orang munafik. Dia pun benda ni tak patut kita pergi ni, yang patut berlawan cuma orang-orang Quraisy lah, dia kata. Kenapa kita nak perlu masuk campur dalam urusan dia orang? So golongan-golongan munafik yang lain pun yang terhasut dengan hasutan Abdullah bin Ubay ni pun bersepakat dia orang undur diri dan berpatah balik ke Madinah, tak pergi menyertai perang Uhud. Okey, dan pada masa ni adadul kuffar, tentera kafir adalah seramai lebih kurang 3000 orang. Maksudnya dalam kebanyakan peperangan yang disertai oleh Rasulullah ni, bilangan tentera Islam hanya sedikit nak dibandingkan dengan tentera kafir. Tapi ada yang Allah bagi kemenangan, ada yang Allah bagi kekalahan untuk dijadikan pedoman. Okey. Dan natijahnya ataupun kesimpulannya pada peperangan ni dimenangi oleh kaum musyrikin. Sebab apa? Kerana ada puak-puak pemanah yang Nabi arahkan untuk stay di atas satu bukit pemanah tu, tapi dia orang ingkar akan suruhan Nabi. Bila nampak tentera-tentera musyrikin ni berundur, dia orang pun turun untuk mengambil ghanimah, iaitu harta-harta yang ditinggalkan oleh tentera-tentera kafir. Dan pada masa tu, bila semua dah turun, semua nak kutip harta ni, bila semua dah turun, kemudian mereka diserang oleh satu kelompok tentera berkuda, puak-puak kafir lah, yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid. Pada masa tu Khalid Al-Walid ni belum memeluk Islam lah. Dia mengetuai tentera berkuda di pihak Quraisy dan datang mengepung dalam sekitar
40 orang yang turun, pemanah yang turun daripada puncak bukit ni, dia orang turun nak ambil harta ni tadi. Bila dia orang dah berkumpul dekat harta tu, tiba-tiba datang tentera berkuda Khalid Al-Walid ni seramai 200 orang, kepung dia orang. So pada masa ni lah ramai yang syahid dalam kalangan tentera-tentera orang yang orang Islam. Okey. Dan saya ada memilih beberapa cerita berkaitan dengan cerita-cerita yang saya rasa menarik lah dalam peperangan Uhud ni. Antaranya yang pertama tentang isu kewafatan Hamzah dalam perang Uhud ni. Okey. Dan Saidina Hamzah ni adalah bapa saudara Nabi, yang mana gelarannya adalah Asadullah, singa Allah, yang mana dia ni adalah orang yang sangat berani. Okey, Saidina Hamzah dibunuh dengan kejam sehingga pada masa ni seluruh badannya hancur, mukanya hancur, organ dalaman dia dirobek, dan Hindun ni isteri Abi Sufyan, dia lapah dan makan hati Uthman ni, hati Saidina Hamzah ni, dia ambil, dia makan. Geramnya dia kepada Saidina Hamzah, marahnya dia kepada Saidina Hamzah. Dan pembunuh utama Saidina Hamzah ni adalah seorang hamba abdi yang bernama Wahsy, yang mana Wahsy ni di peringkat awal dia disuruh oleh tuan dia untuk membunuh Hamzah ataupun Nabi Muhammad kalau dia nak mendapatkan kemerdekaan. Okay. Kalau dia nak bebas, dia kena bunuh Hamzah ataupun bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa tu Wahsy ni dia pergi ke perang Uhud tu, tujuan dia semata-mata untuk membunuh Saidina Hamzah sahaja. Tak ada niat lain, sebab dia nak memperjuangkan kemerdekaan diri dia. Okey, dia nak bebas. Okey, dan dia seterusnya dia melempar tombak dan tepat terkena kepada Saidina Hamzah. Okey, dia lempar tombak daripada jarak yang agak jauh. Dia lempar tombak dan Wahsy ni terkenal dengan orang yang tepat lemparan tombaknya. Kemudian dia lontar dia punya tombak tu terkena betul-betul dekat badan Saidina Hamzah, yang menyebabkan Saidina Hamzah ni lama kelamaan semakin lemah dan diserang oleh tentera-tentera yang lain. Dan Wahsy ni di kemudian hari dia memeluk Islam. Dia pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia macam berterus teranglah tentang dosa dia, dan dia serahkan kepada Nabi Muhammad untuk hukum dia macam mana. Dia ceritalah daripada awal macam mana dia boleh bunuh Saidina Hamzah pada masa tu, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sedih tentang berita kematian Hamzah. Okey, kemudian Wahsy ni dia datang kepada Nabi, dia mengaku salah dan dia memeluk Islam. Dia serahkan hukuman kepada Nabi, dan Nabi cakap, sebagai hukuman aku nak engkau jauhkan muka engkau daripada pandangan aku, Nabi kata. So Nabi tak adalah kata nak bunuh balik ke apa ke. Dan disebabkan itu Wahsy ni jugalah di kemudian hari adalah orang yang membunuh Musailamah Al-Kazzab dengan tombak yang sama yang dia bunuh Saidina Hamzah. Sebagai dia macam dia punya penebusan taubat dia lah. Dia rasa dia puas hati disebabkan aku pernah mengecewakan Rasulullah dengan membunuh bapa saudara dia. Pada hari ini aku membunuh Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu kisah Saidina Hamzah, Wahsy dan sebagainya. Okey, kemudian cerita yang kedua yang menarik juga dalam peperangan Uhud ni adalah cerita berkenaan dengan Hanzalah. Hanzalah ni adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana perang Uhud terjadi pada hari Sabtu dan dia berkahwin pada Jumaat malam. Pada malam tu dia
dia tak sempat lagi nak menggauli isteri dia, orang baru kahwin kan, tak sempat lagi nak bermesra dengan isteri dia malam tu, tak tahulah kenapa kan. Okey, kemudian lepas tu pada subuh keesokan harinya, subuh pagi Sabtu tu, dia sempat pergi ke masjid dan solat subuh bersama dengan Nabi. Dan balik daripada selepas subuh tu barulah dia boleh dia ada menggauli isteri dia. Dan selepas tu dia terdengar, dah lepas selesai apa tu dengan isteri dia tu, dia pun terdengar ajakan daripada orang-orang Islam Madinah tu tentang mereka mengajak untuk pergi keluar berjihad. Dan si sahabat yang bernama Hanzalah ni belum sempat dia mandi junub, tak sempat lagi dia nak mandi wajib, dia terdengar hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, dia terus ambil dia punya baju perang, dia ambil pedang dia, terus keluar. Dan di medan Uhud dia ni lawan, akhirnya si sahabat yang bernama Hanzalah ni meninggal dunia, syahid dia di medan Uhud. Dan ketika orang Islam dan Nabi Muhammad menjumpai mayat sahabat yang bernama Hanzalah ni, Nabi tengok kepada jasad Hanzalah dan kemudian Nabi memalingkan muka dia ke arah lain. Sahabat-sahabat bertanya, kenapa ni kan, kenapa kau palingkan muka kau dari memandang Hanzalah? Ya, Nabi pun jawab. Kat sini jawapan Nabi ni ada dua riwayat. Yang pertama, Nabi jawab, aku nak bagi peluang kerana aku sedang melihat isteri Hanzalah tadi berupa bidadari datang menjemput Hanzalah ni ke syurga. Okey, riwayat yang kedua kata sebab Nabi berpaling muka daripada melihat jasad Hanzalah ni kerana pada masa Nabi tengok tu ada malaikat-malaikat yang datang yang sedang memandikan jasad Hanzalah ni, sehingga Nabi menggelarkan ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat untuk Hanzalah ni. Okey, yang seterusnya, yang ketigalah, ni last cerita berkenaan dengan Khuwairi. Okey, Khuwairi ni adalah seorang pendeta Yahudi. Dia orang kuat dalam agama Yahudi. Lepas tu bila terdengar je dia hayya 'alal jihad tadi, seruan untuk berjihad tadi, dia pun ajak golongan Yahudi yang lain. Dia ajak, jomlah kita tolong Muhammad apa benda kan. Dia ajak Yahudi yang lain pun bertanya. Orang Yahudi memang sifat dia memang tak nak tolong orang Islam lah kan. So orang-orang Yahudi yang lain yang Allah tak bagi hidayah pada mereka, dia kata mana boleh hari ni hari Sabtu, hari ni haram untuk berperang. So Khuwairi ni pun dah diajak orang lain tak dapat. Okey, tak apalah, kalau korang tak nak, aku je lah yang pergi kan. Dia pun pergi, dia jumpa Nabi dan dia terus syahadah di depan Nabi. Lepas tu dia cakap, aku nak ikut berperang, aku nak ikut kau ke Uhud, nak pergi berjihad. Kemudian dia pergi berjuang, pergi berperang, dan akhirnya Khuwairi ini syahid dan meninggal dunia. Kemudian si Khuwairi inilah, dialah antara orang Islam yang tak pernah dalam hidup dia melakukan apa-apa amalan, solat, zakat, apa benda semua dia tak pernah buat, tapi dia masuk syurga. Tapi amalan yang dia buat, syahidlah dia kan. Dia berperang kerana Allah dan dia syahid. Dia tak pernah solat, tak pernah apa. Dia masuk Islam pagi masa waktu duha macam tu, dan dia meninggal dalam peperangan sebelum zuhur. Tak pernah melakukan apa-apa ibadah. Okey, untuk peperangan yang seterusnya adalah perang Khandaq. Okey, perang Khandaq ni berlaku pada bulan Syawal tahun yang kelima Hijrah. Mauqi'ul Ma'rikah. Okey. Dinamakan juga sebagai peperangan Ahzab kerana gabungan daripada suku-suku kaum Quraisy, kaum Arab dan Yahudi untuk menyerang kota Madinah dan ingin membunuh Nabi. Okey, as-sababur ra'isiyah, sebabnya dia orang ingin nak membunuh Nabi dah, nak serang kota Madinah dan nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutwatur Rasul, apa yang strategi daripada baginda sallallahu alaihi wasallam ialah dengan
nasihat daripada Salman Al-Farisi untuk membina parit di sekitar kota Madinah, sehingga kan parit itu yang tak boleh ditembusi ataupun dilompat ke, tak boleh lah. Dia punya kedalaman dia, keluasan dia macam itulah. Maksudnya tentera Quraisy ni tak boleh nak melintasi parit tu. Dan kalau dia orang terjatuh, mestilah dia orang akan dibunuh oleh tentera Islam. Okey, tentera musyrikin. Okey, pada masa tu tentera Islam terdiri daripada 3,000 orang, yang mana penduduk Madinah dan ada yang ada di dalam wilayah kota Madinah itulah. Okey, kemudian tentera musyrikin seramai 10,000 orang, yang mana mereka kesepakatan di antara kabilah Quraisy dan sekutu-sekutu dia, kabilah Bani Ghatfan dan sekutu-sekutu dia, dan Bani Quraizah dan sekutu-sekutu dia bergabung untuk menyerang kota Madinah. Okey, dan natijahnya ataupun kesimpulannya, peperangan Khandaq ni dimenangi oleh tentera muslimin, dengan sebab mereka ni ketakutan yang Allah sampaikan ke dalam jiwa tentera Quraisy, tentera kafir, walaupun dia orang ramai, tapi dengan strategi perang yang hebat daripada Nabi membuatkan mereka takut. Dan Allah datangkan pada malam hari, masa dia orang kepung kota Madinah tu, pada malamnya angin yang kencang di pihak musyrikin, di pihak tentera kafir. Allah datangkan angin kencang sampaikan dia orang tak boleh nak tidur, kan, huru-haranya dia orang. Lepas tu di pihak muslimin pula Allah datangkan angin yang sepoi-sepoi bahasa, yang membuatkan okey, bila tentera Islam boleh tidur dan dia orang cukup rehat, so dia orang lebih bersedialah untuk hadapi apa-apa kemungkinan. Dan kemudian pada waktu solat, okey, Nabi ajak orang Islam Madinah solat, dan kemudian pada ketika dia orang menyebut amin tu, dia orang tekankan suara, sebut waladhdallin amin, kan, so bunyi amin tu bergema sehingga kan tentera-tentera kafir ni anggap bahawasanya tentera Islam lebih ramai daripada mereka, dan kemudiannya mereka secara beransur-ansur mereka berundur, dan itulah kesudahan peperangan Khandaq ini. Okey, dan kemudian kita tengok kepada yang terakhir, ibrah min ghazawatir rasul sallallahu alaihi wasallam, pengajaran, ibrah ataupun pengajaran daripada cerita peperangan Nabi ni. Yang pertama, innal jihad min a'zamil ibadah, iaitu jihad adalah ibadat yang paling besar. Ad-difa'u anin nafsi, pentingnya kita untuk mempertahankan diri. Sidqun wa'adullah bin nasri, yang ketiga, benarlah janji Allah untuk kemenangan. Yang mana pada peperangan Uhud yang tadi tu, okey, sebelum saya terlupa, pada peperangan Uhud yang tadi tu, sebenarnya sehari selepas berakhirnya peperangan Uhud, dia ada peperangan lain yang bernama perang Hamra'ul Asad, yang mana pada peperangan Uhud masyhur di kalangan kita mengatakan bahawa tentera Islam ni kalah. Lepas tu bila puak Quraisy tadi dia berjaya nak bunuh ramai tentera-tentera Islam, dia orang pun macam puas hati dan nak balik ke Mekah lah. Lepas tu dalam perjalanan tu dia kata macam, kita belum lagi mencapai kemenangan. Sebenarnya kita berjaya bunuh ramai tentera Islam, tapi Madinah tidak ditawan, Muhammad tidak diapa-apakan, Muhammad masih hidup. Maksudnya dia orang pergi dengan sebab nak bunuh Nabi, kan. So bila macam tu, dia orang pun berpatah balik dan terjadilah peperangan lain, dan perang dipanggil perang Hamra'ul Asad, tapi peperangan ni tak jadi apa-apa pertumpahan darah lah. Kemudian strategi Nabi lah buat macam-macam sehingga kan dia orang ni, tentera Quraisy ni berundur balik. Okey, kemudian
Yang keempat, pengajaran daripada peperangan Nabi, istijabatud du'aur rasulul mu'minun, mustajabnya ataupun doa Nabi dan orang-orang yang beriman ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, masyru'iyatus syura fil Islam, disyariatkan majlis syura di dalam Islam. Maksudnya disyariatkan untuk mencapai kata sepakat ataupun menilai idea-idea orang lain dalam Islam. Maksudnya walaupun kita sebagai ketua ataupun contoh yang terdekat pada masa itu adalah Rasulullah sebagai ketua, Rasulullah tidaklah menggunakan kuasa veto yang ada pada baginda untuk membuat keputusan. Yang mana pada peperangan Uhud Nabi bermimpi untuk stay di dalam kota. Maksudnya kita standby ataupun kita bertahan di dalam kota Madinah. Kemudian datang beberapa orang sahabat, kenapa kita nak bertahan dalam kota Madinah, nanti rumah-rumah, tanaman-tanaman akan hancur. Sebab puak Quraisy ni dia tak terima, dia tak kira apa benda pun semua dia rosakkan. Macam mana kalau kita berperang ataupun menentang mereka, menentang tentera Quraisy ni, tentera kafir ni di luar kota. So Nabi pun Rasulullah pun pada masa tu menerima pendapat para sahabat dan bersetuju untuk menentang kafir, menentang tentera kafir di luar kota Madinah. Okey, dan itulah kita, kalau kita sebagai ketua sekalipun perlu ada mesyuarat, perlu ada perbincangan dan berani untuk menerima pendapat orang lain. Jangan kita guna kepala kita je, rasa kita ni ketua, kita rasa kita je yang betul. Okey, setakat itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.